Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak buat simple je penerangan tentang itu apa tu first kali kita nak kenal forex adalah satu adalah fundamental. Lepas tu kedua kita kena ada satu sentimeter lah. Sentimeter ni sentimeter. Okey, ketiga analisis. And keempat kita baru entry untuk untuk buat keputusan entry. Okey. So ni semua ni adalah empat ni adalah penting lah. First kali kita paling penting adalah part 1 kita buat ni adalah first kita akan belajar fundamental. Apa itu fundamental? Okey. Fundamental ni adalah perkara yang menjadi asas atau prinsip yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam ekonomi kita, sedangkan menurut kamus besar dia kena jadi macam satu apa-apa news kita akan sebelum trading ataupun sebelum kita beli barang kita kena tahu dulu company mana apa yang buat dan siapakah CEO dia kan. Alright. Ini adalah untuk fundamental. Fundamental ni asal ingatlah penting untuk kita tahu arah akan ke mana. Okey. Bila fundamental ni kita faham, baru kita boleh faham pergerakan. Okey, fundamental ni kita kena tahu apakah saham yang bagus untuk dibeli. Okey, contoh kalau kita ada calendar kat mana pun dalam trading forex ni kita kena ada calendar lah. Okey, fundamental selalunya first saya tulis fundamental. Fundamental ni amatlah penting untuk tajuk kita hari ni. Okey. Yang penting dia kita kena tahu apakah saham yang saham yang kita nak trade. Okey. Yang kita nak trade. Okey, contoh kalau kita berminat euro. Kalau kita berminat euro, kita akan kita akan trade per euro lah. Alright. Okey. Lepas tu bila masa yang sesuai untuk beli saham tersebut. Okey. Macam mana kita nak beli saham tu tersebut? Kita kena kaji dan kita kena buka, contoh kita pergi ke Google, kita search kalender contoh contoh. Okey, kalender okey, contoh okey, untuk ni kita kena tahu dulu untuk apa akan jadilah. Contoh hari ni, contoh kita buat macam semalam, macam minggu lepas kita tengok. Okey, contohlah kalau korang nak trade GBP ataupun apa something, contohlah kalau kat sini pukul 6 atau kita tengok daripada ni lah, kita GBP lah, kita tengok right move HPI. Okey, ataupun German PPI ni penting juga sebab kita kena tahulah PPI ni selalunya untuk
untuk macam contohlah dia buat satu sentimental ataupun dia akan buat something yang macam untuk pengurangan harga ke apakah, tu kita kena bersedia awal lah. Kalau contoh kalau fundamental ni kita kena faham dulu, kita kena buka ni. Okey, contoh Jerman PPI ni untuk apa, kita kena buka ni sedia. Contoh PPI ni untuk apa, Jerman ni ataupun contoh euro ni dia ada nak buat something apa. Okey, bila kita tahu dia nak buat apa, contohlah macam kerajaan euro, dia kata nak bagi something lah untuk contoh nak bagi something dekat apa, penjawat awam ataupun government dia kata dia nak macam kita sekarang ni, kita baca kat kita sekarang ni, bila dia orang bagi kenaikan gaji basic, so semua harga dia akan berubah, minyak semua dia akan naik atau, dan juga maknanya demand dia tu akan terlalu banyak lah, so dia akan jadi kenaikan. Bila dia jadi kenaikan, ni maknanya kita kena cari position buy lah. Okey, apa itu contohlah, apa itu PPI, kita kena tahu. PPI adalah Production Price Index ataupun indeks harga pengeluaran lah. Contoh perkhidmatan naik 3.4% pada Januari dari setahun yang lalu. Okey, kita nak tengok apa dia buat untuk akan datang. So kita kena tengok news tu, dia akan bagi okey berapa rate. Contoh macam ni, kita tekan dulu. Okey, kat sini just go to solder. Okey, kat sini kita tengoklah dia akan pergi rate berapa. Kita kena tengok production dia, PPI index ni, untuk perubahan bulanan harga boron dan dipecahkan oleh komoditi. Okey, permintaan akhir meningkat sebanyak 0.4%. Okey, dekat sini persen-persen ni kita kena, okey contohlah kenaikan permintaan tu banyak, maknanya benda tu dia akan kurang lah, supply dan demand lah. Okey, ni contoh fundamental lah. Alright, ni part untuk fundamental, penerangan ringkas saja. Jika mana pun kalau kita tak tahu sangat pun, kita kena tahu sikit-sikit untuk fundamental, baru kita boleh crack diri kita untuk tahu cara supply and demand. Okey, ini adalah part 1 lah. Okey, part pengenalan tentang fundamental. Okey, ni secara ringkas je lah, saya bagi hint macam tu lah. Kalau contoh korang nak trade, first korang kena buka forex calendar. Okey, bila korang buka forex calendar, first contohlah kalau kita nak trade pukul 8, kita tengoklah contoh kalau korang nak trade yang euro atau GBP ke, korang trade lah. Contoh korang euro, korang tengok apa yang ni akan jadi. Contoh pukul 4 petang, GBP ni MPC member hack apa dia akan buat. Okey, spek ni selalunya dia akan buat untuk tentang long term punya ni lah, macam bulanan lah, untuk macam pembayaran cukai atau apa-apa satu bab tu. Okey, kita nak tengok adakah dia buat permintaan yang tinggi ataupun ada tak inflasi untuk sebuah mata wang tersebut lah. Okey, ni contoh satu. Contoh kalau korang nak trade, simple, korang check dulu GBP ni apa dia punya tujuan dia untuk hari tu. Lepas tu baru kita dah faham. Okey, contoh, okey, kerajaan Britain ni dia buat satu kenaikan gaji. So bila satu kenaikan gaji, barang-barang supply, barang-barang yang ni pun akan jadi mahal. So kita kena cari apabila jadi mahal, maknanya kita kena buy lah. Okey, bila contoh kerajaan dia untuk buat pengurangan gaji pula, contoh dia buat pengurangan gaji, maknanya benda tu yang diskaun, orang bagi diskaun, kita kena beli. Okey, faham? Bila orang letak harga tinggi, kita kena kurangkan lah, supply and demand lah. Okey, ni takat ni saja dulu untuk pengenalan fundamental lah.
Alright.